Adam saya dan letakkan kepada lelaki yang tidak berguna. Letakkan. Kamu boleh berlawan dengan bola itu. Di sebuah jalan kediaman yang biasanya tenang di Waupaca, Wisconsin, ketenangan itu mula-mula dipecahkan oleh jeritan. Ayuh, Kau akan ditembak. Letakkan itu. kawan! Dan kemudian bunyi letupan senapang patah. Kamera loceng pintu berdekatan merakam keseluruhan kejadian itu. Ya Tuhan! Ya Tuhan. Penembak itu datang ke sini untuk berjumpa seseorang, tetapi dia bukan datang untuk berbual. Namanya William Wild Bill Zelensky, seorang bekas polis yang kini menghabiskan hidupnya berdagang ular berbisa dan haiwan-haiwan langka. Dia percaya remaja itu, Riley Menente, yang berumur 18 tahun yang terbaring di tanah di hadapannya, telah mencuri reptilia kesayangannya yang bernilai hampir $30,000. Berdiri di sebelah Wild Bill ialah teman wanitanya, Tiffany Powell, dan orang yang baru sahaja dia tembak itu adalah anak lelakinya. Sebelum insiden tembakan itu, sebelum reptilia yang dicuri, hanya ada William Wild Bill Zelensky. Dia bukanlah terkenal sangat, tapi dalam dunia khusus seperti komuniti reptilia Midwest, dia memang dikenali. Dia berdagang ular berbisa dan kadal yang jarang ditemui yang bernilai ribuan. Dia merakam video bersama mereka. Dan dia bercakap seperti seseorang yang sudah biasa dengan bahaya sepanjang hidupnya. Dia tinggal bersama Tiffany Powell dan anak-anaknya. Anak lelakinya Riley yang berumur 18 tahun, seorang yang bising, impulsif, dan tidak begitu menghormati lelaki yang sedang bercinta dengan ibunya. Seminggu sebelum insiden tembakan itu, Bill menelepon 911 dan memberitahu rumahnya telah dipecah masuk. Dia memberitahu pihak dispatch bahawa senjata api, alkohol dan reptilia paling berharga miliknya telah dicuri. Haiwan-haiwan itu katanya bernilai lebih daripada $30,000. Dia terus menamakan suspek, Riley dan rakan remajanya. Kemudian apabila kami berdebat dengan Riley tentang perkara itu kerana kami fikir mereka mungkin melakukannya, dia berkata, cuba periksa kamera. Bank ada kamera. Jadi mereka memang cukup bijak untuk tahu tentang kamera itu. Mungkin di laluan padu lalu, saya tak pasti. Tapi ada juga jejak kaki di atas konkrit itu dari malam itu. Kemudian kami pergi dan berdepan dengannya. Dan dia kata, tak, saya tak tahu apa-apa tentang itu. Tapi kemudian kami tanya, di mana budak Ashton ni? Jom pergi ke rumah ibu bapanya. Dan dia enggan bawa kami ke sana. Jadi dia kata, salah seorang daripada mereka tinggal di kawasan Wia Liga, dekat Lebuh Raya 10, entah di mana. Dan seorang lagi, ibunya mungkin, dan kemudian ayahnya tinggal entah di mana di Appleton. Dan kami dapat tahu mereka berada di Appleton dan Warsaw hari ini. Jadi kami tak tahu di mana mereka sorokkan haiwan-haiwan itu. Tapi camel menthol, tiada seorang pun di rumah mereka yang hisap camel menthol. Saya yang hisap camel menthol. Kami nampak satu kotak kosong camel menthol dalam bekas abu rokok mereka. Jadi bila mereka periksa kotak sarung tangan kereta saya rasa mereka ambil sekotak rokok saya. Maksud saya, itu bukanlah bukti. Tapi sebenarnya ia adalah bukti juga kan? Ya. Polis buka satu kes. Bill pula buka sesuatu yang lain, iaitu dendam. Dia mula telefon orang. Dia mula menyiasat. Dia beritahu orang yang dia tahu siapa yang buat, Riley. Daripada menunggu pegawai untuk mendapatkan semula reptilia yang dicuri, Bill memutuskan dia sendiri yang akan mengambilnya kembali. Dia dan Tiffany kumpul senjata, senapang patah, satu lagi senjata api laras panjang, peluru. Kemudian penyiasat akan menyenaraikan tukul, pisau, malah sepasang gari dalam kereta itu. Semua itu tidak muncul dalam laporan sehingga selepas kejadian tembakan, tetapi apabila difikirkan semula, persiapan itu memang jelas. Pada kira-kira pukul 10 malam, mereka membelok ke Van Street, sebuah kawasan perumahan yang tenang. Kamera loceng pintu akan mengesahkan masa itu kemudian. Lampu hadapan kereta mereka menyuluh seorang individu yang berjalan sendirian. Itu ialah Riley Menente Powell. Bill memberhentikan kereta dan keluar dengan senapang patah di tangannya. Pintu kereta dibiarkan terbuka. Enjin masih hidup ketika konfrontasi itu serta-merta menjadi tegang. Tiffany, ibu kepada Riley, juga keluar. Dan pada satu ketika, rakaman loceng pintu kelihatan menunjukkan dia memegang senapang itu. Ada obat pada stoking kamu. Ada obat pada stoking kamu. Riley menanggalkan bajunya. Penyiasat akan mencatat butiran ini sekali lagi nanti. Dia menjerit kepada Bill, mencabarnya untuk berlawan tanpa senjata. Berlawanlah macam orang yang tak ada tujuan. Letak senjata itu dan berlawan dengan bola.
Tiada percubaan yang jelas untuk berundur. Tiada tanda sesiapa takut sehingga mahu berundur. Beberapa saat kemudian terdengar bunyi tembakan. Dia tembak dia. Dia betul-betul tembak dia. Jiran yang menegarnya melihat keluar dan nampak satu mayat terbaring meniarap di belakang kereta. Itu Riley, anak lelaki Tiffany. Namun, Bill dan Tiffany kembali duduk di tempat duduk depan kenderaan itu, tidak menyentuhnya atau memeriksa nadinya. Tekan ke bawah dan pegang pada kain itu. Polis tiba dengan cepat dan mengawal kawasan itu. Paramedik berlutut di sebelah remaja itu di jalan, tetapi tiada apa yang mereka boleh lakukan. Sebaik sahaja kawasan di Van Street selamat dan bukti berada di bawah kawalan, penyiasat mula mengumpul kenyataan. Dalam beberapa jam selepas kejadian tembakan itu, William Wild Bill Zelensky dibawa kembali ke balai untuk disoal siasat. Dia baru sahaja terlibat dalam satu kejadian tembakan maut. Tetapi apabila sesi temu bual bermula pada awal pagi, tumpuannya bukan pada remaja yang kini sedang menerima rawatan kecemasan. Sebaliknya, soalan pertamanya adalah bersifat praktikal. Adakah anda tahu sama ada saya boleh, anda tahu, keluar dari sini malam ini, atau esok, atau bagaimana sebenarnya? Tidak. Saya rasa anda mungkin perlu tinggal di sini sehingga esok, saya rasa. Jadi saya kena bermalam di sini? Ya, betul tu. Bro, okay. Maksud aku faham, tapi aku tak pernah bermalam dalam penjara sebelum ni. Ya. Jadi, itu memang Pemikiran itu lebih mementingkan masalah sendiri daripada kebajikan mangsa terus direkodkan. Ia berbeza dengan keperluan mendesak yang dijangka jika penembak itu benar-benar berada dalam ketakutan terhadap serangan yang mengancam nyawa beberapa saat sebelum itu. Apabila disoal tentang konfrontasi itu, Bill cuba menggambarkan dirinya sebagai enggan, malah bersikap melindungi. Saya cuma harap Riley selamat. Saya tak tahu sama ada cara untuk tahu kalau dia akan selamat. Saya betul-betul risau tentangnya. Saya tahu. Tidak, saya tahu, tapi... Bro, saya tak nak kena buat apa-apa yang boleh menyakiti dia. Semasa soal siasat berterusan, Bill mula bercakap dengan pegawai polis tentang latar belakangnya dalam penguatkuasaan undang-undang, menegaskan bahawa apa yang dia lakukan adalah apa yang dia telah dilatih untuk lakukan sebagai seorang pegawai polis. Saya masih nak bekerjasama dengan awak. Tapi kerana waran tu keluar dulu, awak memang senaja. Pembunuhan tu bukannya awak tahu mempertahankan diri. Dan itu betul-betul buat saya terkejut. Maksud saya bekas pegawai polis. Saya ikut latihan saya betul-betul untuk mempertahankan diri bila ditembak. Tapi penyiasat dapur membandingkan penjelasan-penjelasan ini dengan apa yang mereka lihat dalam rakaman kamera dan apa yang mereka tahu sekarang tentang tembakan itu. Jarak dekat, tiada pergaduhan, tiada cubaan untuk berundur. Bill kemudian mengalihkan tumpuan kepada reptilia miliknya yang dicuri, seolah-olah konteks itu menjelaskan peningkapan kejadian tersebut. Saya tahu ada beberapa reptilia dan barang-barang yang diambil, tapi itu membawa kepada kejadian hari ini, betul? Ada sesiapa yang maklumkan? Ya. Maksud saya, kami baru saja. Sebenarnya mereka habiskan beberapa hari lepas. Anda tahu, isi borang laporan. Maaf, saya tak ingat nama pegawai itu. Tak apa, saya akan vakum nanti. Tadi saya... Saya hubungi Jabatan Sheriff untuk tengok perkara itu. Dan jadi kami cuba untuk bertindak balas dan dapatkan maklumat itu supaya seseorang boleh teruskan cerita ini. Apa yang telah diambil daripada mereka? Dan saya tahu awak suka haiwan-haiwan awak. Ya, dan saya tak mahu mereka mati. Ya, bagi detektif, ini menunjukkan motif, bukan justifikasi. Ia menunjukkan betapa pentingnya reptilia yang hilang itu kepada Bill dan betapa dia menganggap kecurian itu sebagai sesuatu yang sangat pribadi. Dalam tahanan, Bill memberi reaksi terhadap tuduhan homisid bukan kerana tidak percaya tentang kematian itu, tetapi terkejut bahawa tindakannya mungkin secara undang-undang dianggap sebagai pembunuhan. Saya patut kenapa mereka kaitkan pistol? Ada sesiapa macam ini, saya tahu ini lebih teruk. Macam dah cukup teruk, sekarang lagi teruk. Bro, kau tahu macam sekarang aku tak boleh tolong sesiapa dari sini. Kau faham? Sementara Bill menawarkan naratif terkawal yang merujuk kepada latihan dan pertahanan diri. Temu bual Tiffany Powell adalah sebaliknya. Berubah-ubah, tidak pasti, dan secara beransur-ansur selari dengan realiti forensik. Saya hanya akan buka ini sementara saya bawakan kerusi ke sini. Terima kasih kerana datang. Ada tempat duduk di sini.
Dalam kenyataan pertamanya yang direkodkan, dia menyokong penjelasan Bill tentang mengapa mereka mencari Riley pada mulanya. Kalau boleh, ceritakan semula lebih awal pada hari itu untuk saya. Macam mana kita sampai ke tahap di mana Riley dan Bill, maksud saya, sampai ke konfrontasi itu? Bill telah dirompak beberapa hari lepas dan orangnya ialah Riley. Okey, macam mana dia boleh buat kesimpulan yang Riley yang buat benda tu? Sebenarnya, ada gambar-gambar botong di Snapchat Riley dari tengah-tengah dataran tempat Bill kena rompak. Dan ada seorang wanita telefon dia. Ini menerangkan rasa curiga bukan ketakutan. Ini adalah pertikaian harta, bukan ancaman kepada nyawa. Semasa membincangkan konfrontasi itu, Tiffany menerangkan bahawa Riley menjadi agresif secara fizikal. Di mana awak berada dalam kereta itu? Saya berada di luar. Saya tanya Riley kenapa dia buat macam tu. Dan dia cuma nak bergaduh dengan Bill. Dan dia terus cuba dia tanggalkan jaket dia dan semuanya. Dan dia terus cuba untuk bergaduh dengan Bill. Apa yang dia buat? Adakah dia beritahu kenapa? Dia ambil barang-barang yang dia ambil. Dia tidak mahu mengakuinya. Okey, jadi dia menafikannya sepanjang masa. Dan dia berkata bahawa kami sedang dalam perjalanan untuk mengambilnya dari rumah ayahnya. Dan dia terus menafikan. Okey, adakah Riley satu-satunya yang ada di sana? Jadi hanya awak, Bill dan Riley saja? Okey. Awak ingat lebih kurang pukul berapa waktu itu? Mungkin dalam pukul 10 ya. Baik. Jadi, kembali kepada pertengkaran lisan itu, bagaimana semuanya berlaku? Macam awak kata Riley tanggalkan jaket dia. Jadi, awak masih ingat macam apa lagi yang berlaku? Riley mula datang ke arah Bill macam dia nak serang dia. Dan kemudian saya sangka dia akan gunakan alat ranger elektrik bila dia dapat peluang di hadapan dia. Jadi bila awak kata datang ke arah dia macam tu, apa yang dia buat? Saya cuba macam uji untuk lepak. Saya tak tahu apa dengan saya atau apa-apa Macam akan berlaku. kau nampak Riley cuba buat macam tu? Tak. Okey, dan apa yang Bill buat sebagai reaksi? Jadi dia tak cuba untuk lawan, awak tahu, halang mana-mana pukulan atau apa-apa macam tu. Dia cuma, saya tak, awak tak nampak apa-apa. Tiada apa-apa dalam keterangannya yang memenuhi syarat yang diperlukan untuk pertahanan diri bersenjata yang sah. Semasa soal siasat berterusan, Tiffany bergelut dengan butiran terperinci. Di mana sebenarnya dia berdiri, berapa lama pertengkaran itu berlangsung dan pergerakan apa yang berlaku sebelum tembakan dilepaskan. Di mana awak berdiri berbanding dengan kenderaan Riley dan Bill semasa semua ini berlaku. Adakah awak ingat? Macam di belakang kereta, ingat tak? Macam di belakang kereta. Ya, okey. Jadi kalau ini keretanya. Jadi awak berada di belakang kereta, kalau ini bahagian depan? Ni keretanya Di mana Bill dan Riley berada? di sebelah sini. Jadi mereka berada di sebelah pemandu kereta. Saya cuma tak tahu, saya tak pasti. Jadi, berapa lama masa yang telah berlalu dari saat kamu semua berhenti di situ hingga saat Bill menembak Riley? Tak lama pun. Lebih kurang 15 saat atau... Mungkin beberapa minit. Okay. Jadi awak berada di sana sekejap berbalas hujah. Awak tak ingat sebarang kata-kata tertentu yang diucapkan? Okey, kecuali itu. Rumah Riley dapatkan lensa baru untuk dia. Itu satu perkara yang kekal dalam ingatan kamu. Ketidakkonsistenan ini pada mulanya tidak dianggap sebagai penipuan. Tetapi suasana temu bual berubah apabila penyiasat meneliti rakaman video loceng pintu dan dapat melihat konfrontasi itu berlaku dengan lebih jelas daripada apa yang telah diterangkan oleh Tiffany. Apabila detektif menyoal dia tentang hakikat bahawa dia yang memegang pistol itu, keyakinannya hilang sama sekali. Dia tak pernah cakap dia nak cederakan Riley atau kenapa dia ambil pistol itu atau apa-apa pun. Baik. Jadi awak tak tahu sama ada pistol itu berisi peluru sepanjang masa. Awak tak pernah nampak dimasukkan peluru. Baik.
Jadi ada banyak perkara. Saya nak jujur dengan awak, Tiffany. Ada banyak perkara yang tak masuk akal dengan apa yang awak beritahu saya. Kami ada rakaman kamera Lita tertutup, jadi saya perlukan awak jujur dengan saya. Adakah Bill pernah berikan apa-apa kepada awak pada bila-bila masa? Saya tak tahu, saya tak ingat. Awak ingat tak pegang senjata api itu? Tak, ya. Pedang di sisi awak. Awak kena pegang di sisi awak. Aku akan bunuh kau. Adakah awak sedang atau pernah berada di bawah pengaruh dadah atau alkohol? Tidak. Sebab video itu menunjukkan sebaliknya. Apa yang awak akan kata kalau saya tengok video itu dan saya nampak Bill suruh awak halakan pistol itu ke arah anak awak dan saya ada video awak pegang pistol itu dan menghalakannya tepat ke arah dia? Mungkin saya ada pegang, tapi saya tak pasti. Jadi sama ada awak mungkin pegang pistol itu atau memang awak pegang? Saya tak pasti. Saya cuma ingat ada banyak jeritan dan laungan. Saya rasa awak pasti akan ingat kalau awak sedang pegang senjata api dan mengacukannya kepada anak lelaki sendiri. Memang ada banyak jeritan dan laungan. Jadi, apa yang Riley lakukan apabila dia berlari ke arah kenderaan itu? Apa yang berlaku selepas itu? Saya tak tahu. Adakah Bill pernah mengancam nyawa Riley sebelum ini? Bagaimana jika saya beritahu awak bahawa saya dengar sebaliknya? Awak tak pernah dengar Bill cakap apa-apa yang menghina? Dia nak bunuh Riley? Tak. Jadi selepas Bill tembak Riley, apa reaksi awak dan Bill? Apa yang awak buat? Saya cuma nak sentuh dia sebab saya tak tahu kalau itu akan berlaku. Okey, awak ingat tak ke mana awak pergi, ke mana awak bergerak, di mana awak berdiri? Saya telefon mak saya. Okey. Adakah awak berada dalam kereta atau di luar kereta? Saya rasa bukan begitu. Okey. Awak tak ada dalam kereta? Saya rasa tak. Okey. Sementara remaja itu terbaring parah, tiada siapa cuba memberi bantuan. Penyiasat juga bertanya tentang kehadiran senapang patah itu. Kenapa Bill ambil senapang patah dari kedainya kalau dia cuma nak ambil haiwan? Dia tak cakap apa-apa kenapa dia ambil senapang tu. Dia cuma fikir dia ambil senapang tu supaya tak ada orang curi. Dia ambil senapang tu sebelum dia dengar pasal haiwan-haiwan tu. Jadi dia dah letak senapang tu dalam kereta sebelum dia tahu kat mana haiwan-haiwan tu berada? Ya. Jadi apa sebenarnya niat dia buat macam tu kalau dia tak tahu kat mana haiwan-haiwan tu berada? Dia sentiasa bawa senjata api dalam kereta. Dia sentiasa bawa senjata api, tapi masa dia pergi ke bandar, dia tak bawa pun. Betul. Okey. Sebab semua yang lain telah dicuri masih dalam. Jadi dia sentiasa ada senjata dalam kereta? Ya, okey. Adakah dia ada pistol lain yang awak pernah nampak selain yang telah diambil? Tidak. Pernahkah awak nampak senapang patah ini sebelum ini? Tidak. Awak pernah? Di mana lagi awak pernah nampak senapang ini? Sejak pistol dia dicuri, dia bawa senapang ini. Jadi senapang itu memang selalu ada dalam kereta atau bagaimana? Ya. Ini secara langsung menafikan sebarang dakwaan tindak balas secara impulsif pada ketika itu. Semasa temu bual berlangsung, Tiffany terus didedahkan dengan lebih banyak percanggahan. Kedudukan dia yang dekat dengan senjata, arahan yang dirakam daripada Bill dan rakaman yang menunjukkan kawalan bertukar antara mereka. Jadi apabila awak tinggalkan tempat itu memang tiada niat apa-apa? Bill tidak pernah berkata apa-apa tentang Riley. Dia tidak pernah berkata apa-apa tentang berdepan dengannya, mencari dia, atau bercakap dengannya. Adakah dia cuba hubungi dia lagi? Tidak. Awak tak ingat dia jadi sangat gelisah atau apa-apa yang mungkin menonjol sebagai sebab kenapa tiba-tiba dia berubah dari nak ambil haiwan peliharaannya kepada nak berlawan dengan Riley? Okey. Baiklah. Seperti yang saya sebutkan dalam video itu, awak jelas kelihatan memegang senjata api. Dan awak kata awak tak ingat tentang itu. Awak tak ingat mengacukan senjata api kepada anak lelaki awak sendiri? Awak tak ingat apa yang Bill katakan kepada awak? Dan awak seorang pesalah jenayah berat yang telah disabitkan kesalahan, betul? Ya. Baik, jadi awak faham awak tak boleh memiliki senjata api. Jadi beginilah keadaannya. Awak akan ditahan hari ini kerana memiliki senjata api sebagai seorang pesalah jenayah berat yang telah disabitkan kesalahan dan juga atas tahanan kerana pelanggaran syarat percubaan. Tiffany hampir tidak memberi reaksi. Dia hanya duduk di situ, cuba memproses kata-kata itu.
Kembali ke tempat kejadian di Van Street, pegawai-pegawai mula mendokumentasikan segala-galanya dan apa sahaja yang penting untuk kes ini. Kedudukan mayat, lokasi kenderaan, sudut lampu jalan di atas kepala. Bill sudah pun mengatakan bahawa dia bertindak untuk mempertahankan diri, bahawa dia berasa terancam. Tetapi dalam kerja siasatan pembunuhan, kenyataan adalah perkara kedua. Yang paling utama ialah bukti dan bukti tidak pernah menipu. Mereka menemui senapang patah dari dalam kereta. Satu lagi senjata laras panjang, peluru tersusun dan sedia. Senjata-senjata yang jelas sekali tak sepadan dengan dakwaan bahawa ini cuma perbualan yang berakhir buruk. Pisau, alat pengikat, tukul, alat-alat yang menunjukkan perancangan, bukan panik. Penyiasat juga mendokumentasikan apa yang tidak berlaku. Tiada cubaan untuk memberi pertolongan cemas, tiada panggilan meminta bantuan sehingga selepas penembak merasa selamat di dalam keretanya. Dan tiada tanda-tanda remaja itu pernah memegang senjata. Ia tidak pergi membantu dia tidak buat apa-apa dan mereka kelihatan begitu tenang. Siapa mereka? Bill dan dia. Bill kata, saya tembak dia. Dia datang ke arah saya, jadi saya tembak dia. Adakah awak dengar dia cakap begitu? Ya, dia beritahu saya. Siapa yang beritahu awak? Dia dengar bunyi tembakan. Jadi saya keluar ke sana. Mereka datang sebelum itu. Bill dan Tiffany datang ke rumah saya. Saya baru sampai dan mereka pun sampai. Saya pun tertanya-tanya, apa yang mereka nak sebenarnya? Awak faham tak? Dan mereka kata Ray telah merombak Bill dan Bill menerima panggilan telefon yang menyatakan dia sepatutnya pergi ke balai polis untuk bercakap dengan mereka. Dan kemudian mereka kata, baiklah, kami akan singgah semula bila kami dah selesai. Jadi lebih kurang 25 minit berlalu dan kami duduk di sini, kemudian saya dengar bunyi tembakan. Jadi, saya tengok keluar melalui tingkap kecil itu dan saya nampak mereka dalam kereta. Kedua-duanya duduk dalam kereta ketika saya nampak mereka. Hanya duduk dalam kereta. Dan saya nampak seperti ada sesuatu yang besar di belakang kereta itu. Dan saya terfikir, ya Tuhan, adakah mereka melanggar seseorang? Saya sangka mereka telah melanggar pejalan kaki. Jadi saya keluar lagi dan nampak Ryan duduk seperti itu. Dan saya kata, Rai, awak okey tak Rai? Awak okey tak? Dan dia tak bergerak dan mereka hanya berdiri di situ. Awak kata awak nampak dia berdiri di luar. Tapi awak kata mereka sedang duduk dalam kereta. Mereka sedang duduk dalam kereta dan saya sedang melihat keluar tingkap. Jadi saya sedang melihat keluar tingkap. Itu selepas itu. Jadi itu sebelum tembakan berlaku. Ia berlaku selepas tembakan. Jadi saya rasa mungkin dia masuk semula ke dalam kereta. Saya tak pasti sama ada mereka fikir mereka akan melarikan diri atau sesuatu sebab mereka sedang duduk dalam kereta bila saya tengok keluar dari tingkap. Sebab itu saya fikir mungkin tayar mereka meletup. Tapi kemudian kenapa ada beg sampah itu? Apa yang ada di belakang kereta? Jadi saya keluar dan saya cakap, "Hey korang, kami tak tahu. Apa yang korang buat ni? Kami tak tahu apa yang berlaku sebenarnya." Riley macam ni. Dan kemudian saya tanya, dia tahu tak? Dan dia memang tak menjawab atau bergerak. Dan dia hanya berdiri di situ saja. Dan dia sangat tenang dan kemudian dia ditangkap dan dia hanya berdiri di situ saja. Dan saya cakap, awak kena pergi hospital. Awak kena tengok keadaan dia. Jadi nampaknya dia dapat tumpang dan terus keluar dari sini. Inilah jenis-jenis butiran yang mengubah naratif daripada saya takut nyawa saya terancam kepada saya mahukan pembalasan. Sementara itu, separuh lagi kes ini sedang berlaku di tempat lain. Reptilia yang dicuri, punca yang mencetuskan segalanya telah ditemui. Dalam masa sehari selepas insiden tembakan itu, penyiasat berjaya mengesan reptilia yang dicuri ke sebuah rumah kecil di luar Wapaka, iaitu rumah seorang rakan yang ada kaitan dengan Riley. Haiwan-haiwan itu ditemui masih hidup di ruang bawah tanah, disimpan dalam terarium seadanya dan bekas plastik. Kes kecurian harta itu kini telah ditutup. Tetapi pada masa reptilia itu dibawa keluar dari ruang bawah tanah itu, siasatan telah pun beralih daripada kecurian kepada kes pembunuhan. William Wild Bill Zelensky didakwa atas pembunuhan sengaja darjah pertama kerana menembak mati seorang remaja berusia 18 tahun, Riley Menente Powell. Tiffany Powell juga berdepan tuduhan pembunuhan sengaja darjah pertama sebagai pihak yang bersubahat dalam jenayah serta memiliki senjata api sebagai pesalah sabit. Dan sebelum mereka berdepan hakim, fail kes itu bertambah lagi, bukan dengan bukti baharu tetapi dengan rakaman panggilan dari penjara. Saya tak pasti sama ada perbicaraan segera untuk kes bunuh, tapi saya
Semua orang berhak mendapat perbicaraan segera. Saya mahu perbicaraan segera. Betul tu. Saya cuma tak suka dengan awak punya istilah-istilah tu. Saya tak ada kena-mengena dengan pembunuhan anak saya, Mak. Maksud saya ada di sana. Tapi saya tahu. Saya tahu. Saya tak nak dengar awak sebut perkataan tu untuk Posha sebab dia sakitkan hati saya. Ya, kita buat keputusan yang teruk dan akibatnya adalah yang paling buruk di dunia kerana itu. Tapi awak memang tak berniat. Saya cuma percaya pada Tuhan bahawa semuanya akan berakhir dengan baik. Bukan salah saya pun. Saya membesarkan Riley dengan cara yang salah. Saya yang silap dan beri dia mentaliti gangster yang pelik itu. Dan saya bersumpah, saya cuba untuk hapuskannya dari dia, tapi tidak berjaya. Di seluruh sistem penjara, satu lagi rakaman merakam William Zelensky ketika membuat panggilan dari Wood County Jail. Hello, ini adalah panggilan percuma daripada seorang banduan. Seorang banduan di Wood County Jail. Jadi, apa yang kamu semua dapat tahu sekarang? Ya, jadi Ibu Tiffany Rosa tidak mahu kamu menulis surat kepada Tiffany Rosa langsung. Kenapa? Tapi saya pun tak tahu. Saya rasa dia memang sangat marah pada kamu dan berharap kerusi elektrik masih wujud. Dia mahu saya dihukum mati kerana buat begini. Ya. Dari awal lagi, pendakwa raya melayan dua tertuduh itu dengan sangat berbeza. Sebelum perbicaraan, Tiffany ditawarkan perjanjian pengakuan bersalah yang dia terima, mengaku bersalah atas membahayakan keselamatan secara cuai pada darjah pertama dan pemilikan senjata api oleh penjenayah yang disabitkan. Dia dijatuhkan hukuman 15 tahun penjara dan 8 tahun pengawasan selepas penjara. Tetapi Wild Bill tidak akan menerima perjanjian pengakuan itu. Dia mahu kesnya dibicarakan di mahkamah dan dia mendapat peluang itu, tetapi ia tidak memihak kepadanya. Selepas 5 hari keterangan diberikan, Wild Bill didapati bersalah atas tuduhan pembunuhan disengajakan darjah pertama. Semasa hukuman dijatuhkan, mahkamah sunyi sepi. Apabila nenek sebelah bapa Riley berdiri untuk menyampaikan kenyataan impak mangsa, suaranya membawa nada marah yang telah dipendam selama 3 tahun menunggu untuk dilepaskan. Saya sangat sayangkan Riley. Dia adalah cahaya dalam hidup saya. Kami sentiasa ketawa bersama. Dia akan sangat dirindui. Wild Bill telah meragut nyawanya. Dia memilih untuk menembak cucu saya. Tolonglah Yang Arif. Lelaki ini perlu dipenjarakan sebelum dia membunuh lagi. Saya harap dia meringkuk dalam penjara kerana kes ini. Yang Arif, dia memilih untuk mengisi peluru ke dalam senapang patah. Dia memilih untuk mengacukan senapang itu kepada cucu saya tanpa mempedulikan nyawa manusia. Dia mempunyai cukup banyak senjata dalam kereta ini untuk memenuhi ruang mahkamah ini. Jika dia begitu takut dengan seorang remaja yang tidak bersenjata, saya tak sabar untuk melihat bagaimana dia berdepan dengan banduan dan pembunuh nanti. Saya harap dia benar-benar takut. Apabila dia selesai, seluruh bilik menghela nafas lega. Kemudian satu lagi suara kedengaran, sama memilukan. Sejak kecil lagi, dia sudah bijak melebihi usianya. Sangat lucu tanpa diduga, penyayang dan nakal. Dia memenuhi bilik dengan gelak tawa dan keceriaan. Kenyataannya panjang, menggambarkan siapa Riley dan siapa dia mungkin akan jadi. Dia seorang yang pemurah dan lucu. Dan dia mempunyai hati yang sangat besar dan mudah memaafkan. Dia menghadapi masalah dan bergelut akibat dibesarkan dalam persekitaran keluarga yang huru-hara dan tidak stabil. Ibunya telah bergelut dengan masalah kesihatan mental dan tingkah laku sejak kecil. Riley jauh lebih daripada apa yang telah digambarkan sepanjang perbicaraan ini. Dia berumur 17 tahun. Dia bangun pada pukul 6 pagi, bekerja keras sepanjang hari, pulang ke rumah dan bermain dengan anak lakinya, memberinya makan, menidurkannya, meluangkan masa bersama teman wanitanya, dan bermain permainan video. Dia menjalani kehidupan kelas pekerja yang terhormat, dan dia sangat bangga dengan pencapaiannya. Saya tak perlu pun pejam mata untuk melihat cara dia berdiri ketika dia mengangkat pistol mengikut arahannya. Saya tak dapat padamkan imej tubuh cucu saya yang berlutut terkulai di atas tanah.
Saya nampak sekarang berapa banyak masa yang saya ada lagi. Saya terperangkap dalam 10 hingga 15 saat yang diperlukan untuk dia mati. Dia mengakhiri dengan satu rayuan kepada hakim yang menghimpunkan kemarahan, kesedihan, dan keletihan itu dalam satu permintaan. Nampaknya adil jika lelaki yang mengambil nyawa cucu saya harus membayarnya dengan seluruh sisa hidupnya sendiri. Dia langsung tidak menunjukkan belas kasihan kepada Riley saya. Saya mohon agar Anda membenarkan keadilan membalasnya dengan hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan parol. Terima kasih. Apabila mahkamah menjemput tertuduh untuk bercakap, Wild Bill tidak melepaskan peluang itu. Saya tidak pernah berniat untuk perkara seperti ini berlaku. Saya sama sekali tidak mahu menembak Riley, dan saya pasti tidak mahu dia mati. Saya sangat minta maaf. Hakim Raymond Huber tidak terkesan. Namun selepas insiden tembakan itu, tindakannya juga menimbulkan kebimbangan mahkamah ini. Dia tidak pergi memeriksa keadaan Riley, tidak pergi melihat sama ada dia perlu memberikan sebarang bantuan. Dia berdiri menjauh, dia mendakwa, kononnya dia mahu memastikan bahawa Riley tidak akan bangun dan menyerangnya. Saya sukar untuk mempercayai itu selepas dia tahu senapang patah itu telah meletup dan Riley sudah terkulai. Jelas sekali, dia boleh sahaja memberikan bantuan yang mungkin boleh mengubah keadaan. Tetapi hakikat bahawa dia tidak pergi dan sekurang-kurangnya memeriksa keadaan anak tirinya, kalau hendak guna istilah yang paling dekat, menimbulkan kebimbangan kepada mahkamah ini. Ia menunjukkan terdapat ketidaksinambungan dalam proses pemikirannya. Dan beberapa minit kemudian, keputusan itu muktamad. Penjara seumur hidup dengan kelayakan untuk pengawasan lanjutan selepas 35 tahun. Kematian Riley mengubah segalanya, tetapi tidak menyelesaikan apa-apa. Seorang remaja lelaki telah tiada, 2 keluarga musnah dan pergaduhan yang memulakan segalanya hanya kerana beberapa ekor reptilia yang dicuri langsung tidak berbaloi dengan harganya. Untuk Law and Crime, saya Kristen Thorne.